Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni cikgu nak ajar math, tajuk function and graph. Kalau kamu di matrix, tajuk ni di topik 5. Dan kalau kamu di asasi, tajuk ni dia depends kepada universiti. So, kalau macam cikgu, topik 1 untuk asasi. So kalau STPM, cikgu tak sure STPM macam mana. Tajuknya ada tapi cikgu tak sure tajuk berapa. So boleh tak geng-geng STPM komen dekat bawah tajuk ni topik berapa. Okay. So hari ni cikgu nak ajar kamu macam mana nak lukis graf pokok kelapa. Graf pokok kelapa tu apa? So graf pokok kelapa ni sebenarnya ialah graf yang ada punca kuasa. Punca kuasa 2. Untuk sekarang kita belajar macam nak lukis graf punca kuasa 2 dulu. Okay. So cikgu akan tulis soalan. So contoh soalan, Y sama dengan punca kuasa 4 tolak X. Okay. Cikgu paling suka untuk lukis graf pokok kelapa. So cikgu nak kamu sama macam cikgu juga excited kalau jumpa graf pokok kelapa. Sebab cara nak lukis dia senang saja. Tak perlu pening-pening. Okay. So apa yang perlu dibuat ialah step pertama, kamu perhatikan apa yang di dalam punca kuasa. So apa yang di dalam punca kuasa ialah 4 tolak X. So apa yang di dalam punca kuasa kamu kena buat lebih besar dan sama dengan kosong. Itu sahaja step yang pertama. So cikgu akan keluarkan 4 tolak X lebih besar sama dengan kosong. So apa yang kamu kena buat? Cari nilai X. So negatif X, cikgu akan pindahkan 4 ke sebelah sana. So dia akan jadi negatif. So cikgu nak negatif tu hilang. Cikgu nak hanya huruf X sahaja. So cikgu akan pindahkan dia macam ni. So dia seolah-olah dia sebenarnya kat sini ada negatif 1. Cuma dalam matematik 1 kita tak perlu tulis. So negatif 1 cikgu akan pindah ke bawah. So cikgu akan dapat negatif 4 per negatif 1. Kita akan dapat 4. Cuma ramai pelajar careless dekat sini. Dia lupa untuk terbalikkan simbol ini. So apabila nombor dibahagikan dengan negatif 1, simbol mesti terbalikkan simbol. Okay. So simbol cikgu akan terbalikkan. So X sama dengan positif 4. So ni adalah jawapan kita. So macam nak lukis graf. Okay. So cikgu akan lukis spasi Y dan spasi X. Okay. So sini nombor dia 4. Disebabkan nombor situ 4. So cikgu akan letak pada paksi X nombor 4. Okay. Dan step seterusnya, step yang paling mudah, cikgu nak kamu fokus kepada simbol. Simbol lebih kecil atau sama dengan. Okay. So cikgu bagi perumpamaan kepada kamu. Okay. Kalau kamu naik kereta dan kamu nampak ada simbol ke sini, so kamu kena belok ke kiri lah kan. Kamu kena belok ke kiri. Okay, sekejap. What happened? Okay, sorry. Kamu akan kena belok ke kiri.
So sama lah, kalau sini dia tunjuk belah kiri, dia tunjuk arrow ke sana, kamu anggap seolah-olah ni arrow. Faham tak maksud cikgu? Ni kau nampak kan dia macam seolah-olah dia macam arrow, dia tunjuk pergi ke kiri. Macam tu. So kamu ambil saja kamu punya pensel tu, tarik daripada 4 pergi ke kiri. Settle. Inilah graf kamu untuk function ini. Boleh? So kalau soalan tanya kalau soalan tanya determine whether the function is one-to-one function or not, ataupun dalam bahasa Melayu dia ialah tentukan sekiranya function yang diberi ini, soalan ni adalah function 1:1 ataupun tidak. So apa benda kita perlu buat ialah tips. So cikgu akan tulis tips kat sini, tips right nozzle. Kalau soalan tanya pasal one-to-one function, kamu kena guna horizontal line test. Horizontal line test. Okay. Apa maksud horizontal line? Di garis melintang. Melintang tu maksudnya macam ni lah. So bila kamu garis, contoh cikgu garis pada garisan sini, so cikgu dapati garisan tersebut menyentuh pada satu titik sahaja pada graf. Apabila dia menyentuh satu titik, so kita akan katakan the function is one-to-one function. So macam mana nak cari domain dan range? So untuk cari domain dan range, so kamu perhatikan pada paksi X, domain kamu kena tengok pada paksi X. So pada paksi X tu cikgu padam garisan purple ni, cikgu tak nak kamu confuse. So pada paksi X didapati semua garisan menyentuh pada paksi X kecuali 4. Okay, sorry, cikgu nak kamu fokus betul-betul dekat skrin kamu. Cikgu akan cakap slow-slow supaya kamu faham. So bila cikgu tengok pada graf dan tengok pada paksi X, so graf ni akan memanjang dan panjang lah. Okay, so kita dapati sini ada X, betul tak? Sini pun ada koordinat X, sini pun ada koordinat X, sini pun ada koordinat X. Tapi dekat sini tak ada. Dekat sini tak ada sebab graf ni dia stop dekat sini saja. Dia stop dekat 4. So domain kita tengok graf tu datang daripada sini. So domain kita ialah negatif infinity dan 4 peta conclude. Boleh. So untuk cari range, tengok pada paksi Y. So graf ni akan memanjang macam tu, dan kita dapati paksi Y titiknya hanya pada paksi yang positif sahaja. Yang negatif ni graf ni tak sentuh. So kita punya range untuk paksi, untuk kita punya range untuk function ni ialah 0 hingga positif infinity. Boleh? Siapa yang tak faham lagi tentang range dan domain? Cikgu terangkan semula.
So domain kamu kena tengok pada paksi X. Macam mana nak tengok pada paksi X? Kamu tengok graf ni, dia ada titik koordinat X pada mana. So kalau cikgu ambil titik kat sini, so dia adalah koordinat X dia berapa, Y dia berapa. Kalau cikgu ambil koordinat kat sini, so X dia 4, Y dia 0. Kalau cikgu ambil titik kat sini, adalah X dan Y dia berapa. So setiap titik pada graf tersebut ada X dan Y, kecuali jika, dan graf tu akan stop di 4. Boleh. So kalau range, graf tu hanya menyentuh paksi Y yang positif. Boleh. Kalau kamu tak faham, tak apa, kita buat latihan lagi, cikgu ada soalan lagi. So jangan risau. So soalan seterusnya, soalan B, Fx sama dengan punca kuasa X tolak 2. X lebih besar 2. So step yang sama untuk graf pokok kelapa. Kamu perhatikan pada dalam punca kuasa. So dalam punca kuasa ni kamu keluarkan dan kamu samakan dengan lebih besar dan equals to 0. So X lebih besar dan 2. So cikgu akan lukis graf Y dan X. So X kita adalah 2. X kita ialah 2. So kita punya graf, tengok arrow menunjuk ke arah kanan. So kita punya graf kita akan pergi ke arah kanan. So untuk kita nak tengok dia one to one function atau tidak, gariskan horizontal line, garis elok. So dia menyentuh pada satu titik. So kita katakan the function is one to one function. Okay. So untuk cari domain, macam nak cari domain? So domain kita adalah start daripada sini, daripada 2. Sebab graf ni tak sentuh pada 1, 0, negatif 1. Dia tak sentuh pada nombor-nombor tersebut. Dia hanya sentuh pada positif 2 sehinggalah ke sana. So kat sini ada koordinat X, kat sini pun ada koordinat X, kat sini pun ada koordinat X, sini pun ada koordinat Y, sini pun ada koordinat Y, sini pun ada koordinat Y. Macam tu. Boleh. So domain kita ialah 2 hingga positif infinity, dan range kita 0 sampai positif infinity. So setiap kali kamu tulis infinity, kamu kena pastikan yang sini, bahagian sini mesti kurungan yang bulat. Sebab infinity memang sentiasa kurungan dia bulat. Okay, boleh. So soalan yang seterusnya, soalan C, Fx sama dengan X tolak 5. Step yang sama, kamu pastikan yang dalam ni kamu samakan dengan lebih besar dan equal to 0. So X lebih besar 5. So kamu lukis graf paksi Y dan paksi X. So sini 5. So disebabkan arrow tunjuk ke arah kanan, so cikgu akan gerakkan graf kita ke arah kanan. So untuk cari one to one function or not, so kamu kena pastikan
kamu lukis satu line dan line tersebut menyentuh hanya pada satu titik, dan kita katakan the function is one-to-one function. Okay, so macam nak cari domain. So domain adalah daripada 5 sehingga positif infinity. Sebab graf tu hanya wujud, graf untuk paksi X hanya wujud daripada 5 sehingga ke sana, sehinggalah ke sana. Graf ni akan berpanjang sampai sana. So range dia ialah kosong sehingga infinity. Sebab apa? Graf tu hanya ada pada positif X, positif Y. Okay, so untuk soalan seterusnya, soalan D. So f sama dengan 1 tolak X tolak 2. So kalau kamu ada jumpa operasi tambah atau tolak, so cikgu nak kamu terbalikkan susun yang elok. Kamu buat nombor dekat belakang. X tolak 2 tambah 1, macam tu. Boleh? So kalau yang ada tambah tolak ni, so step yang pertama cikgu akan suruh kamu tutup sini dan tutup sini. Kamu hanya tengok yang dalam ini sahaja. So macam step biasa, kamu tengok dalam X tolak 2, kamu samakan dengan lebih besar equals to 0. So X sama dengan positif 2. Okay, so kamu lukis graf paksi Y. Sini paksi Y dan sini paksi X. So sini 2. So disebabkan arrow tunjuk ke arah kanan, so cikgu akan tarik graf kita ke arah kanan sebegitu. Kemudian kamu tengok yang negatif pula. Negatif. Disebabkan dia negatif, so kamu jangan tengok ni dan kamu jangan tengok ni. So fx sama juga dengan y. Cikgu akan tukar kepada y. So y sama dengan negatif. So bermaksud soalan ni nak y kita negatif. So benda ni kamu kena terbalikkan untuk dapatkan y kita negatif. Cikgu akan panjangkan graf dia. So kita punya graf ni berada pada paksi y negatif. Okay, so dia nak tambah 1. So cikgu nak kamu tutup sini. So kamu tengok fx tu sama dengan y. Cikgu gantikan dengan y sama dengan positif 1. Maksud positif 1 maksudnya graf ni akan naik 1 ke atas. Sebab apa ke atas? Sebab dia y. Sebab apa ke atas? Sebab dia positif. Okay. So kalau dia kata y tolak 1, turun ke bawah 1 pada paksi y. So graf ni kamu naikkan ke atas 1 unit. So dah akan stop kat sini. So kamu labelkan sini adalah 1. Settle. So macam nak cari range dan domain. So domain, okay, so domain kita ialah paksi X kita. Paksi X kita ialah sini 2 sampailah ke sana, 2 hingga infinity, dan range kita ialah
daripada bawah. Range kita ialah daripada bawah sampai ke atas ni, dan dia stop kat sini. So range kita ialah negative infinity 1, negative infinity ni bulat, dan 1 ni conclude. Okay, itu saja untuk hari ni. So cikgu akan sharekan notan dalam grup Telegram supaya kamu boleh study. Dan kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang balik video cikgu daripada mula sambil tengok nota yang cikgu bagi kat dalam grup Telegram. Okay, so grup Telegram cikgu akan letak description dekat bawah. Cikgu akan letak di description lah kat bawah. Okay, so cikgu nak cakap yang cikgu Akmal ingin membantu kamu semua yang nak Cikgu Akmal daripada Red Nozzle, cikgu nak bantu kamu semua yang daripada pelajar asasi, matrikulasi dan STPM, khususnya yang ambil sains tulen, untuk ubah CGPA kamu daripada kosong kepada atas 3 pointer dan ke atas. So cikgu nak bantu kamu. So pastikan kamu bantu balik cikgu dengan subscribe dan join channel Telegram cikgu, supaya cikgu boleh bantu kamu dengan banyak lagi video dan nota-nota untuk cikgu fahamkan kamu. Sebab cikgu faham dekat U kadang-kadang ataupun dekat matrik kadang-kadang lecturer ajar laju sangat macam mana. So kamu perlukan perhatian yang lebih. So cikgu ada untuk membantu kamu. So jangan lupa untuk subscribe dan join channel Telegram. Okay, so kamu tunggu video cikgu akan datang. Okay, itu saja. Thank you. Bye.